Kalau dia segar, dia keras lah, dia sikit. Dia tak sejuk kan? Mana dia fresh? Bagi memastikan pencapaian kualiti kesegaran ikan yang maksimum selaras dengan piawaian ditetapkan Kesatuan Eropah, penelitian terhadap aspek pendaratan adalah sangat kritikal. Amalan kendalian pendaratan ikan yang baik perlu dititik beratkan jika pengusaha berhasrat memasuki pasaran Eropah sekaligus memastikan bekalan ikan yang menjamin kepuasan maksimum terhadap pembeli. Piawaian pendaratan ikan yang baik ditetapkan Kesatuan Eropah merangkumi 5 aspek, iaitu jeti dan kemudahan jeti, tata cara diri mengendali jeti pendaratan ikan, sumber bahan mentah iaitu ikan, penyelenggaraan dan sanitasi, dan yang terakhir dokumentasi. Lokasi jeti pendaratan ikan yang baik hendaklah jauh daripada punca pencemaran seperti tangki septik dan tapak pelupusan sampah. Permukaan dinding yang rata dan ketinggian sesuai selaras dengan bot adalah penting bagi memastikan proses pendaratan ikan berjalan dengan lancar. Sistem pengudaraan yang baik diperlukan bagi mengelakkan dari bahan berlebihan, kotoran, asap dan bau yang tercemar. Binaan permukaan siling pula bertujuan mengurangkan pengumpulan kotoran dan memudahkan proses penyelenggaraan. Salah satu aspek yang paling penting di jeti pendaratan adalah lantai yang tidak licin dan boleh menyalurkan air dengan baik. Binaan pintu perlulah diperbuat dari permukaan yang rata, tidak menyerap, mudah dibersihkan dan dinyah jangkit. Selain itu, jeti pendaratan hendaklah mempunyai bekalan kuasa elektrik dan lampu. Pengendali jeti pendaratan ikan hendaklah menjalani pemeriksaan perubatan dan mendapatkan vaksinasi daripada doktor. Pengendali sentiasa perlu memakai pakaian yang kemas dan bersih. Semasa proses mengendalikan ikan dijalankan, pengendali hendaklah memakai sarung tangan dan kasut getah selain mengekalkan kuku yang pendek dan bersih. Pengendali dilarang memakai barang kemas atau objek lain yang boleh terjatuh atau mencemarkan ikan. Untuk segi pemakaian, itu amalan yang sebenarnya amalan asas ya, kebersihan pakaian itu mestilah bersih, tidak tercemar, supaya tidak berlaku cross contamination daripada pakaian kepada produk. Pemakaian glove, pemakaian apron, kemudian boot supaya produk yang dikendalikan tu tidak tercemar. Perbuatan meludah, menjilat jari, menggaru badan, menghembus hidung, merokok, mengunyah gula-gula getah dan batuk adalah dilarang sama sekali semasa proses pengendalian ikan dijalankan. Pengendali perlu mencuci tangan sebelum dan selepas kendalikan ikan, selepas menggunakan tandas atau selepas bersin dan batuk. Pengendali juga perlu menanggalkan pakaian pelindung iaitu apron dan sarung tangan jika ke tandas. Segi kendalian ikan, bila kita kendali ikan tidak menepati syarat, dari segi pekerja dia tidak memakai pakaian sesuai ataupun
kelakuan tidak sepatutnya seperti merokok, meludah, itu adalah salah satu elemen yang kita kata melanggar peraturan, melanggar syarat yang ditentukan. Pemunggahan ikan dari vessel ke jeti pendaratan dan pemindahan ikan dari tong silinder kepada bekas ikan hendaklah dijalankan dengan cekap dan cepat, selain ianya sentiasa dikawal dengan penggunaan ais. Selepas aktiviti pendaratan selesai, pengendali akan memilih 9 ekor ikan bagi tujuan pemeriksaan, manakala selebihnya akan dibawa ke tempat timbangan. Sampel ikan yang diambil akan diperiksa suhu, iaitu suhu luar badan dan suhu dalam badan menggunakan spot termometer. Selepas proses pemeriksaan selesai, ikan akan ditimbang dan dipindahkan ke meja penggradean. Ikan yang telah digradekan akan dibungkus dan disimpan dalam kotak ais berinsulasi dengan kuantiti ais dan ikan pada nisbah 100 kg ikan dan 50 kg ais. Proses simpanan hendaklah dilakukan segera. Kotak ikan hendaklah bersih dan tidak rosak dan tidak menggunakan plastik pembungkusan. Pengendali hendaklah merekodkan kod traceability bagi setiap kotak ikan berkenaan yang melibatkan nombor vessel, kod jeti, tarikh, spesies dan kuantiti ikan ke dalam borang penghantaran. Untuk proses penyelenggaraan dan sanitasi, kawalan makhluk perosak perlu dilaksanakan, iaitu haiwan tidak dibenarkan berada di kawasan jeti. Perangkap hendaklah dipasang manakala lubang, longkang dan ruang yang membolehkan perosak masuk ditutup rapat. Sampah dan bahan buangan pula perlu disimpan dalam bekas yang tertutup. Pekerja perlu sentiasa memeriksa jeti bagi mengesan wujudnya serangan makhluk perosak dan sebarang serangan makhluk perosak perlu diatasi segera. Kawasan dalam dan luar jeti juga perlu sentiasa bersih selain mendapatkan rawatan berkala dengan syarikat pengendali makhluk perosak. Kita akan membuat pemantauan daripada masa ke semasa, dua kali, 3 kali setahun untuk memastikan keadaan pusat pendaratan ikan ni berkekalan dari segi kebersihan dia, cara pengendalian dia, ya, supaya dia punya rantaian tu tidak putus. Ya. Selepas semua proses pembungkusan siap, pengendali hendaklah mengemukakan senarai borang penghantaran kepada pegawai LKIM di pusat pengisytiharan LKIM yang berhampiran. Pegawai LKIM akan menyemak dan memasukkan maklumat mengenai pendaratan ke dalam komputer untuk pengisytiharan pengedaran. Borang pengedaran akan dikeluarkan dan pengendali hendaklah mengemukakan kepada pegawai LKIM di jeti pendaratan untuk semakan dan pengesahan. Kemudian, kotak ikan akan dimuatkan ke dalam lori untuk proses penghantaran. Bila kita dah mencapai satu standard yang tinggi, secara tak langsung kita tidak beruji masalah untuk ekspor ke negara lain. Singapura pun sekarang akan menggunakan syarat sama. Jadi kalau kita tidak mematuhi keperluan-keperluan negara lain ni, produk kita tak boleh ke mana-mana.